Hello, salam sejahtera saya ucapkan. Okey, tahniah kepada anda kerana telah melanggan sistem daripada Sifu Apps Technology Center. Okey, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara menggunakan sistem usahawan. Okey, untuk perniagaan retail. Okey, untuk perniagaan retail. Ataupun senang cerita, mungkin anda adalah seorang perniaga jual baju, jual tudung, ya. Jadi saya akan tunjukkan cara macam mana untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, tidak kisah sama ada anda melanggan sistem kami untuk package standard ataupun premium, anda boleh lihat video tutorial ini. Okey, saya akan tunjukkan daripada awal sampai habis. Okey, tujuan kami sediakan video tutorial ini adalah untuk supaya anda boleh lihat berulang kali. Okey, anda boleh lihat berulang kali dan boleh praktikkan untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, kami ingin anda faham cara macam mana nak menggunakan sistem ni. Okey, jadi kita teruskan tanpa membuang masa lagi, kita teruskan. Okey, masukkan username anda. Okey, kemudian masukkan password anda. Kemudian boleh login. Okey, login seperti biasa. Okey, seterusnya, sistem dia akan paparkan report basic. Okey, basic report untuk perniagaan anda. Jadi dekat dashboard utama ni, paparan utama ni, dia akan tunjukkan total purchase. Okey, ni di antara anda dengan supplier. Total sales jualan. Kemudian purchase due di antara anda dan supplier. Sekiranya ada lagi purchase yang masih belum bayar. Kemudian invoice due sekiranya ada pelanggan yang masih belum membuat pembayaran kepada anda. Kemudian expenses iaitu perbelanjaan lah. Jadi report ni anda boleh filter harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Okey, anda boleh lihat dekat sini. Okay, ini sesuai untuk pemilik perniagaan. Jadi kadang-kadang pemilik peniaga dia tak nak tengok report yang lain-lain, dia nak tengok report yang simple, basic. Jadi ini boleh lihat dekat sini lah. Kemudian bila anda pergi ke bawah sikit, okay, scroll ke bawah. Okay, kat sini dia akan tunjukkan sales untuk last 30 hari melalui graf. Okay, jadi bila sale anda menaik, dia akan menaik. Kalau anda menurun, dia akan menurun lah. Jadi anda boleh study tahap kesihatan perniagaan anda. Okay, pergi ke bawah, okay, scroll ke bawah. Kemudian dia akan tunjukkan sales untuk current financial year. Okay, dia akan tunjukkan dekat sini. Anda boleh tengok juga. Okay, kemudian pergi ke bawah sikit. Okay, scroll lagi bawah. Okay, scroll dekat bawah ni dia akan tunjuk sales payment due. Okay, sekiranya pelanggan dia dah purchase dengan anda, kemudian dia masih lagi belum lagi buat pembayaran, jadi dia akan keluar dekat sini. Okay, kemudian purchase payment due. Okay, sini sales payment due, kemudian purchase payment due. Okay, dia akan tunjukkan sekiranya anda dah purchase dengan supplier tetapi masih belum bayar lagi. Okay, kemudian dekat product stock alert. Okay, dekat product stock alert ni, masa nanti kejap lagi saya akan tunjuk. Bila anda masukkan produk anda, okay, anda kena klik manage product. Jadi bila anda klik manage product tu, okay, anda klik manage product tu, sekiranya produk tu anda dah manage, kemudian anda letak alert quantity berapa. Kalau contoh anda letak 5 pieces, jadi bila anda kata produk tu dah kurang daripada 5 pieces, dekat sini dia akan keluar, dia akan tunjuk dekat sini. Jadi ini adalah basic report untuk perniagaan anda. Okey, seterusnya saya akan terangkan di bahagian user management. Okey, user management ni, sekiranya anda ambil package premium dengan kami, okey, anda dapat
10 user termasuk anda. So maknanya ada lagi 9 user. Jadi 9 user ni mungkin anda boleh wujudkan. Yang pertama, kalau anda kata perniagaan anda retail, anda ada kedai, anda boleh wujudkan yang pertama adalah untuk cashier. Yang kedua, anda boleh wujudkan dia juga untuk bahagian sales. Okey, ataupun anda punya kerani. Okey, anda boleh wujudkan. Jadi cara nak wujudkan, saya ambil contoh paling mudah adalah cashier. Okey, anda pergi ke bahagian roles. Okey, sini ini adalah bahagian roles. Kemudian dekat sini memang dah ada, iaitu anda lah super admin. Okey, anda add dekat sini, klik button add. Okey, namakan role anda. Okey, namakan role dia. Okey, namakan. Contoh dekat sini saya buat cashier. Okey, jadi dekat bawah ni dia ada beberapa kotak-kotak ni sampai bawah. Kalau anda scroll dekat sini, okey, ada sampai bawah lah. Okey, jadi apa dia kotak-kotak ni? Okey, kotak-kotak ni memberi permission kepada user dekat bahagian mana user dia boleh access, dekat bahagian mana yang dia tak boleh access. Jadi itu anda yang tentukan. Okey, anda sebagai super admin anda kena tentukan dulu. Okey, role tentukan. Kemudian dekat sini cashier, kita buat basic cashier saja. Okey, anda boleh tengok, anda kena baca satu persatu dekat sini. Okey, dia ada bahagian user, kena bahagian role, bahagian supplier. Jadi dekat sini kalau keadaan anda mungkin dia boleh view all supplier. Okey, ataupun add supplier, kemudian boleh edit supplier. Kemudian dekat customer kita boleh select all, melainkan delete. Delete customer kalau boleh jangan benarkan. Okey. Ini mungkin untuk supervisor. Kalau anda kata dalam kedai anda ataupun kedai anda dekat rumah, so anda tak perlukan supervisor lah. Kalau anda kata kedai anda di luar dan anda memang selalu tiada di kedai, anda kena wujudkan satu rules untuk supervisor yang mana kemampuan akses dia lebih kurang anda juga. Jadi supaya anda kata tersalah punch, okay, tersalah punch, dia boleh delete lah. Okay, kat sini kita buat customer, delete customer dia tak boleh, edit dia boleh. Kemudian dekat bahagian produk, okay, kita select untuk view product, add product, okay, edit product, delete product dia tak boleh. Okay, add opening stock pun tak boleh, view purchase price, ini boleh. Okay, purchase stock adjustment, okay, boleh pilih dekat sini sama ada dia boleh access ataupun tidak boleh access. Jadi dekat bahagian sales selalunya memang boleh lah sebab cashier memang mesti dia akan dekat bahagian sales memang dia kena access semua. Okay, itu pun kita boleh filter juga. Okay, view post untuk point of sales, add post sales, edit post sales, delete jangan bagi, access sales. Okay, boleh buka quotation, delete produk tak boleh. Okay, kemudian edit, bergantung kepada anda lah. Kalau anda kata anda klik kat sini, okay, klik dekat edit product price from post screen ni, bermaksudnya masa dia punch tu dia boleh edit harga. Okay, so bergantung kepada anda. Okay, kemudian okay, access shipment, discount. Okay, kemudian dekat bahagian cash register, kita kena bagi dia sebab dia akan buka dan tutup untuk cash register. Kemudian brand, select all. Okay, delete dia tak boleh. Okay, text tak perlu. Unit boleh select all, delete tak boleh. Kategori select all juga. Okay, delete tak boleh. Kemudian dekat bahagian report, saya ingat report ni okay, kita boleh bagi dia access dekat bahagian okay, view register report. Okay, ini sekiranya anda assignkan untuk budak sales, anda kena bagi di sini lah, view sales representative report. Okay, setting tak perlu bagi. Home, dashboard utama tadi, so tak payah bagi. So account pun tak perlu bagi. Access, okay, essential. Okay, essential ini adalah fungsi tambahan fungsi tambahan, so ni tak perlu. Manufacturing pun tak perlu untuk perniagaan retail. Project tak perlu, repair pun tak perlu.
super admin ini adalah anda. So ini kalau anda buat di sini dia akan boleh access lah. Okey, kemudian ini untuk WooCommerce, connectkan sistem, integratekan sistem dengan website anda. So ini tak perlulah. Okey, biar anda saja yang buat lah. Okey, kemudian klik button save. Jadi saya bagi lagi sedikit penerangan. Rules ni itu bergantung kepada anda. Jadi anda kena tengok satu persatu. Okey, anda kena tengok satu persatu button yang telah kita sediakan. Okey, anda kena try and error juga. Okey, kemudian barulah anda boleh familiar dengan sistem ni. Sebab macam contoh retail, kita ambil kat sini contoh perniagaan adalah perniagaan retail. Jadi kita hanya boleh ajar macam mana apa itu fungsi role saja. Selebihnya itu terpulang kepada anda. Okey. Kemudian lepas anda wujudkan role, okey, anda kena wujudkan dekat bahagian users. Okey, dekat sini. Klik button user. Okey, dekat user ni hanya ada anda saja, iaitu sebagai super admin. Kemudian anda boleh add dekat sini. Okey, add untuk tambahan user. Okey, namakan cashier tu. Okey, namakan apa nama dia? Contoh Mr. Mr. Aaron Aziz. Okey, masukkan email dia. Email wajib masuk. Kalau tak boleh nak generate. Okey, pastikan dah klik kotak is active. Dan kita juga dah sediakan teks ni. Okey, boleh tengok dekat sini. Boleh baca. Okey. Kemudian dekat bahagian roles and permissions yang tadi kita buat tadi tu, okey, pastikan anda klik allow to login untuk cashier. Okey. Tetapi untuk user ni juga adalah untuk kita pakai dekat fungsi HRM. Okey, sini HRM. Sekiranya pekerja tu dia tak perlu login, tetapi anda nak pakai fungsi HRM, anda kena wujudkan juga user. Anda kena wujudkan user, cuma perbezaannya anda tak payah klik allow to login. Anda klik di sini. Unklik. Okay, so dia dikira masuk sebagai user anda lah. Jadi bila anda create dia sebagai user, baru anda boleh pakai fungsi human resources management dekat sebab dekat dalam ni boleh buat payroll. Okay, boleh tentukan bila dia cuti, kedatangan, attendance, boleh tentukan dekat dalam HRM. Jadi dekat sini saya buat dulu allow to login. Okey, pastikan anda masuk username dia. Okey, username terpulang kepada anda. Anda nak buat username macam mana pun. Kat sini saya buat Aaron. Kemudian masukkan password 123456, password yang senang. So 123456 untuk confirmation password. Kemudian pilih role yang telah kita buat, cashier. So access location ni untuk package premium anda boleh wujudkan 3 cawangan. 3 cawangan perniagaan. Okey, tetapi pastikan perniagaan itu adalah perniagaan yang sama. Okey. Jadi anda boleh tengoklah access location ni, boleh klik lah. Kalau anda kata anda ada 3 cawangan, masukkanlah dia di antara mana cawangan yang anda ingin masukkan. Okey. Kemudian klik saja kat sini all location ataupun di antara location. Okay, contoh saya buat all location je sebab kat sini kita buat satu cawangan je. Okay, jadi dekat sini kalau anda perasan dekat sini ada tulis sales. Jadi dekat sini bila anda klik dekat sini sales ni, sekiranya dia adalah sales representative, maknanya dia budak sales, dia staff anda yang buat sales untuk anda. Jadi anda boleh terus tentukan, okay, anda boleh tentukan berapa percentage commission untuk setiap barang, untuk setiap produk. Contoh, produk tu harga RM100. Okay, dia jual, dia yang close sales tu. Jadi anda boleh letak dekat sini berapa percentage yang dia boleh dapat. Okay, yang dia boleh dapat. Alright. Kemudian dekat bawah ni, ini adalah kita siapkan untuk more informations. Jadi
information tambahan saja, bergantung kepada anda. Kalau anda nak pakai boleh pakai, tak nak pakai pun tiada masalah. Kemudian anda boleh masukkan bank details. Masukkan bank details untuk pembayaran gaji. Okey, jadi dekat sini ada HRM details. Okey, department dia account, designation dia cashier. Cara nak wujudkan nanti saya akan ajar cara macam mana nak wujudkan department dan designation dekat bahagian dekat fungsi human resources management. Okey, type save, klik save. Okey, selesai. Okey, selesai. So bermaksudnya anda dah ada satu user lagi, iaitu user ni nama dia Mr. Aaron Aziz, dia adalah sebagai cashier, role dia cashier. Okey, seterusnya. Okey, itu untuk bahagian user. Jadi bila dia masuk nanti, kalau anda tengok saya buat satu contoh. Okey, ni username dia ya. Saya copy. Okay, saya sign out yang ni dulu. Sign out. Okay, masukkan dia punya username. Okay, masukkan password 186. Okay, login. Okay, so bermaksudnya nampak kat sini terus dia pergi dekat bahagian post system. Okay, sebab kita dah tentukan dekat bahagian mana yang dia boleh access. Nampak? So button dia akan berkurangan lah. Jadi dia terus masuk dekat bahagian point of sales. Okay, kemudian ini paparan yang dia dapat tengok lah. Okay, saya sign out balik. Saya masuk balik dekat account demo tadi. Okay, demo masukkan. Masuk seperti biasa. Okey, jadi itu dekat bahagian user management. Jadi kita terus ke bawah, iaitu bahagian contact. Okey, retail dia, perniagaan retail, mengikut kefahaman saya, ada yang dia simpan database pelanggan. Tetapi ada yang macam kedai, dia tak simpan database pelanggan. Okey, tetapi ada juga kedai dia simpan database pelanggan untuk apa tahu? Untuk contoh kita nak bagi reward dekat dia. Okay, kita nak bagi reward dekat dia. Ataupun kita simpan database pelanggan tu dan kita jadikan pelanggan tu itu adalah sebagai member. Okay, itu dekat dalam sistem memang boleh buat lah. Jadi, saya akan tunjukkan dulu cara macam mana kita nak masukkan database pelanggan. Okay, yang pertama sekali anda klik dekat bahagian customers. Okay, ini saya buang dulu yang lama ni. Saya buang dulu. Okay, sekejap, tak boleh buang, saya deaktif. Okay, anda boleh deaktif akan pelanggan tu. Kita dekat sini, saya aktifkan balik. Okay, kita add barulah kita add baru. Okay, masukkan jenis apa dia. Okay, supplier ke customer ke, ataupun dua-dua, supplier dan customer. So kita masukkan customer, masukkan nombor telefon. Okey, pastikan nombor telefon start daripada plus. Okey, 6017 232 6879. So nampak dekat sini. Kat sini dia ada select untuk customer group. So customer group ni adalah untuk member lah. Okey, kejap lagi kita akan wujudkan juga customer group. Okey, kemudian masukkan business nama dia kalau perlulah, tidak tak perlu pun tak apa. Okey, kemudian buat Mr. Okey, Mr. Saif. Okey, masukkan mobile number yang sama seperti di atas ni, masukkan. Okey, untuk date of birth anda juga boleh masukkan, di mana kita ada fungsi untuk send ucapan sekiranya pelanggan tu anda ada simpan database dia. Okey, kita ada fungsi itu, nanti saya akan tunjukkan. Dan make sure masukkan email sekali. Email kena masukkan.
Okey, sebab kita ada fungsi untuk email, penghantaran email secara automatik. Kita ada benda tu. Jadi pastikan anda simpan database pelanggan ikut yang kita telah tetapkan. Jadi yang atas ni, ini adalah yang wajib ada. Kalau anda nak simpan database pelanggan, benda ni kena ada, anda kena isi, kena minta dengan pelanggan. Okey. Kemudian more information. Okey, more information dekat atas bahagian atas ni. Okey, sini anda boleh abaikan dulu. Kemudian boleh masukkan dia punya address. Okey, masukkan address. Dan dekat bawah ni kita juga siapkan kotak-kotak tambahan. Okey, custom field ni kotak-kotak tambahan. Jadi macam mana nak edit dekat kotak tambahan ni? Nanti saya akan tunjukkan dekat bahagian custom label. Okey. Kemudian sekiranya ada shipping address, boleh masukkan shipping address dekat dalam ni. Okey. Kemudian save. So secara automatiknya dekat sini adalah, okey, nama dia, email dia, okey, ada dekat sini, alamat semua ada. Okey, kemudian sekiranya anda nak edit, anda boleh edit lah. Tekan action, boleh edit dekat sini. Kalau nak diaktif, boleh diaktif dekat sini. Okey, kemudian anda boleh tengok juga berapa jumlah yang telah dia beli dengan anda lah. Okey. Kemudian kita wujudkan customer group. Cara macam mana kita nak wujudkan customer group? Pergi ke bahagian customer group. Okey, pergi dekat bahagian customer group. Okey, kita add satu customer group. Contoh dekat sini kita buat loyal member. Okey, loyal member, contoh dia loyal member anda. Okey, dia memang selalu beli barang dengan anda dan anda nak menghargai dia. Okey, anda nak letak contoh dia dapat 5%. 5% setiap barang, semua total barang yang dia beli tu dia dapat 5%. So boleh save dekat sini. Kemudian dekat customer tadi, okey, pastikan masa anda masuk data, okey, yang tadi ni kita masukkan, okey, kita action balik, kita edit, pastikan okey anda masuk dia sebagai customer group, loyal member. Jadi automatiknya bila dia datang, masuk je nama dia, okey, masuk je nama dia, kita dah tahu dia ni adalah di dalam kategori customer group. Okey, save, update kat sini. Okey, itu untuk bahagian customer dan juga customer group. Kemudian sekiranya dekat anda memang dah ada database pelanggan. Okey, maknanya anda dah mula berniaga. Mungkin sekarang ni baru anda nak pakai sistem, ataupun sebelumnya anda pakai sistem lain. Anda nak import kontak sekali banyak. Macam tadi yang saya ajar tu adalah untuk masuk satu persatu. Kalau anda kata nak masukkan seluruh kontak sekali banyak, boleh klik dekat import contacts. Okey, anda import dekat sini, kemudian download template file kita, isi semua ruangan yang ada dalam tu. Dan kita juga ada sediakan cara macam mana nak masuk. Okey, boleh tengok dekat sini. Kemudian save, kemudian choose file balik, kemudian submit. Okey, jadi data-data pelanggan tu akan diimport masuk ke dalam sistem. Okey, selesai untuk bahagian situ. Kemudian kita pergi ke bahagian supplier. Jadi dekat bahagian supplier ni, ini memang penting juga untuk perniagaan retail. Okey. Sebab anda nak kena tahu supplier anda siapa supplier anda beli barang dengan siapa. Okey, ini memang wajib jugalah. Okey, wajib. Contoh dekat sini saya ambil satu supplier. Okey, pastikan sama juga, masukkan nombor telefon. Masukkan nombor telefon starting daripada 6018 345 8870. Ini contoh je contoh je. Okey, masukkan bisnes nama dia apa? Dia apa bisnes dia?
Contoh dekat sini kita masukkan supplier kain. Okay, nama dia Miss Anita. Mobile number masukkan yang sama. Email dia. Kemudian kalau anda kata anda nak masukkan nombor office pejabat pun boleh. Okay, kemudian more information sama juga. Anda boleh masukkan dia punya address. Okay, anda boleh masukkan lah address semua, address kedai dia lah. Okay, bukan address rumah dia lah, address kedai lah. Okay, kemudian save. Jadi itu untuk bahagian kontak. Okey, apa atas pengetahuan saya untuk perniagaan retail ni yang paling penting adalah kontak database. Database sangat-sangat penting dan jadi pastikan anda faham betul-betul cara macam mana nak buat customer, masukkan database customers, masukkan database customer groups, macam mana kita nak import contacts dan macam mana kita nak buat database untuk suppliers. Benda ni sangat-sangat penting. Jadi pastikan anda faham ya, anda faham dan anda boleh menggunakannya. Okey? So dekat sini bila anda dah masukkan supplier, anda boleh action dan anda boleh edit, boleh edit lah. Boleh edit dan anda boleh tengok apa yang anda purchase dengan dia. Okay, segala dokumen yang anda masukkan pun boleh tengok dekat sini. Okay. Okay. Itu dekat bahagian kontak. Seterusnya saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita setting. Okay, untuk kita setting yang terutamanya yang paling penting adalah kita setting untuk jenis-jenis pembayaran ataupun payment accounts. Okay, boleh klik dekat payment accounts, klik dekat bahagian list accounts. Jadi dekat sini anda boleh masukkan jenis-jenis payment account yang ada dekat kedai anda. Okay, yang pertama sekali anda add. Yang pertama sekali kalau anda kata anda ada kedai, anda mesti kena buat payment account untuk cash. Okay, cash dekat sini. Nombor account tak ada, account type kosongkan. Kemudian opening balance, boleh masukkan balance sekiranya ada cash yang ada dekat kedai anda. Okay, sebab selalunya untuk perniagaan retail ni dia memang ada simpan cash dekat kedai. Jadi masukkan berapa saja nilai yang ada. Contoh anda dah lama berniaga, anda baru pakai sistem dekat sini, saya buat contoh anda memang dah ada cash yang memang disimpan di kedai 250. Okay, kita buat 1000 lah, RM1000. Kemudian save. Kemudian anda wujudkan juga untuk petty cash. Petty cash. Actually petty cash dan cash ni sama je, cuma petty cash ni yang ada dalam drawer. Okey, yang ini pun anda boleh buat juga. Kalau anda kata anda nak pakai cash saja pun boleh, tiada masalah yang sebenarnya. Okey, petty cash dekat sini, tiada account number. Kosong, opening balance selalunya kosong lah sebab kita boleh buat cash register nanti masa kita buka point of sales. Jadi sini kita save. Okay, buat lagi jenis pembayaran. Contoh dekat sini kita buat pembayaran bank pula, Maybank. Masukkan account number, account type. Okay, kemudian masukkan berapa nilai yang ada di dalam bank. Contoh saya buat 5000. Okay, save. Saya wujudkan lagi RHB Bank. Masukkan account number. Okay, opening balance yang ada dalam bank sekarang 4500.
kemudian save. Jadi dekat sini dah ada beberapa jenis account. Okey, jadi ada beberapa ada jenis account dekat sini. Jadi cara macam mana, contoh cash dekat kedai anda sekarang dah ada 1000. Jadi 1000 ni anda rasa bahaya kalau simpan dekat kedai lama-lama. Jadi anda nak pergi ke CDM machine, anda nak masukkan cash 1000 ni ke dalam account Maybank. Okey, jadi macam mana anda nak buat? Jadi yang pertama sekali anda kena klik dekat button fund transfer. Okey, transfer ke mana? Transfer ke Maybank. Okey, Maybank. Masukkan berapa amount, contoh 500. Masukkan date dan pukul berapa dimasukkan. Okey, kemudian boleh letak sedikit note. Kemudian receipt daripada CDM machine tu pastikan anda attach dekat sini. Okey, anda attach dekat sini. Kemudian submit. Okey, selesai. Secara automatiknya dekat sini kita dah buat pindahan. Okey, pindahan daripada cash dia pergi ke Maybank. Jadi cash akan berkurangan lah. Okey, jadi macam mana anda nak tengok report untuk cash flow anda? Anda klik dekat bahagian cash flow. Okey, klik dekat bahagian cash flow sebab ini adalah account demo. Jadi dah macam-macam account saya masukkan dalam ni. Okey, dekat sini kalau anda tengok cash debit, okey, telah didebitkan, dikreditkan kepada Maybank. Okey, 500. Alright. Jadi okey, dah selesai tu. Itu bahagian cash flow. Kemudian anda juga boleh boleh klik juga dekat bahagian balance sheet. Okey, dekat balance sheet ni anda boleh tengok berapa untuk account balance anda. Cash ada berapa, Maybank ada berapa, RHB ada berapa, CIMB ada berapa. Kemudian sekiranya anda nak cetak, anda boleh cetak. Dan kita juga sediakan untuk filtered by date. Anda boleh pilih tarikh. So diwujudkan ini hari. Kalau anda kata anda pergi ke 30 hari bulan, dia takkan ada lah. Ini sebab tadi memang kita dah buat tutorial lain kan. Jadi memang dah ada lah sini. Jadi dia akan tunjukkan juga total asset berapa. Okay, berapa total asset yang anda ada. Contoh kita buat 31 balik tadi. Jadi total asset anda ada 14,500. Jadi anda boleh print ya. Anda boleh cetak. Tiada masalah. Okay. Selesai anda wujudkan payment account. Okay, anda boleh setting dekat bahagian business setting. Okay, anda pergi dekat bahagian business location. Okay, business location ni sekiranya anda ingin wujudkan cawangan. Untuk package premium kita sediakan 3 cawangan. Jadi cara nak wujudkan cawangan lain tu, okay, pastikan anda isi form yang ada dekat dalam ni. Okay, isi form yang ada dekat dalam ni. Okay. Jadi untuk business location yang sedia ada sekarang ini, okay, anda boleh klik edit. Okay, klik edit. Jadi dekat sini okay, anda tengok okay. Jadi cash dia akan pergi ke petty cash. Okay, card dia akan pergi ke Maybank. Bank transfer dia akan pergi ke Maybank. Okay, others anda boleh tutup. Okay, ataupun nak pakai pun boleh. Sebab yang others, bank transfer, check, card dan cash anda tak boleh tukar nama dia. Yang anda boleh tukar hanyalah dekat bahagian custom payment. Okay, saya save dulu. Jadi cara macam mana anda nak tukar ni custom payment ni saya akan nak ajar tadi. Saya akan ajar sekejap. Okay, kita save. Kemudian macam mana kita nak tukar untuk setiap custom label yang ada. Untuk setiap custom label yang ada, anda boleh pergi ke bahagian business setting. Okay, anda pergi ke bahagian custom label. Sini ada custom label.
Okey, jadi kalau anda tengok dekat sini kita dah wujudkan custom label ataupun custom label yang lebih daripada sepatutnya. Contoh maknanya setiap fungsi-fungsi tu kita dah siapkan dah. Tapi ini untuk penambahan. Kalau anda kata anda rasa masih tak cukup, anda boleh tambah. Jadi dekat sini ini untuk label for custom payment. Setiap ni ada tajuk-tajuk dia, anda boleh baca lah. Okay, anda boleh baca sampai bawah. Okay, kita tukar dulu untuk custom label for payments. Dashboard e-wallet saya buat boost senang pay. Kemudian saya update setting. Okey, selesai. Kita pergi balik dekat business location tadi. Okay, kita edit. Nampak dekat sini dia dah wujud lah. Dashboard e-wallet, boost, senang pay. So sini kita buat pergi ke Maybank. Sini kita buat pergi ke Maybank. Maybank default lah. Kita default account tu. Kemudian senang pay pun pergi ke Maybank. Kemudian kita save. Apa-apa pertukaran mesti klik button save ya. Kemudian ini cawangan anda. Jadi cawangan anda kalau anda kata anda nak deaktif, anda boleh deaktif location di sini. Okey, itu selesai untuk anda defaultkan account tu pergi ke mana. Bermaksudnya bila anda kata anda buat sales nanti, anda boleh klik buat pilihan pembayaran cash ke, pembayaran bank ke, bergantung kepada jenis-jenis pembayaran tu lah. Tapi yang penting kena wujudkan dulu macam yang saya buat tadi. Okey. Kemudian kita boleh pergi ke invoice setting. Okey, kita pergi ke invoice setting dulu. Ini untuk anda setting invoice, setting quotation, okey, apa setting receipt. Okey, invoice tu adalah receipt lah. Jadi kat sini kita dah wujudkan satu default ni, kita dah wujudkan. Okey, ini adalah SIM, boleh ini kalau anda kata anda tak adjust pun tak ada masalah. Okay, kalau anda edit pun dia tak banyak pun untuk edit. Okay, dia hanya edit untuk format sini saja. Okay, anda boleh tukarlah nama dia kalau anda nak tukar. Okay, contoh tak payah. Okay, kalau contoh kat sini kita buat default je dulu. Okay, tak apa, bagi anda senang faham. Okay, starting daripada 1 ataupun kalau nak tukar boleh buat 01. Okay, kemudian save. Okay, pergi ke layout. Okay, kat sini kita dah wujudkan beberapa layout. Jadi dekat sini anda boleh add yang baru ataupun anda boleh pakai layout yang sedia ada adalah sini saja. Okey, dekat sini ini kalau anda kata anda add satu baru, dia akan add layout yang baru. Okey, nampak? Dia akan add layout yang baru. Contoh dekat sini kita buat quotation. Okay, pastikan kalau anda kata quotation, anda pilih saja yang klasik phonomal printer ni. Okay, kalau anda kata untuk invoice ataupun untuk receipt, anda pakai kalau anda kata anda ada kedai. Okay, anda ada printer kecil, thermal printer tu, anda kena pakai yang ini. Slim 2 recommended for thermal line receipt printer 80mm and 58mm paper size. Ini untuk kalau anda kata anda pakai thermal printer. Kalau tak, anda pakai je ni klasik. Anda pilih elegant pun boleh, tak ada masalah. Terus saya pilih klasik. Jadi masukkan logo dekat sini, logo perniagaan anda, logo company anda. Kemudian show invoice logo. Dekat header ni anda boleh abaikan. Okay, nak tulis apa-apa pun boleh. Jadi dia akan appear dekat quotation ataupun invoice anda. Okay, quotation yang ini kita buat layout untuk quotation. Okay, dia akan appear dekat quotation anda. Okay, subheading ni pun sama juga. Okay, anda boleh masukkan. Dia akan keluar juga dekat anda punya quotation. Kemudian invoice heading anda boleh tukar. Kalau invoice anda nak buat receipt pun boleh, ataupun anda nak buat invoice pun boleh. Kemudian quotation heading dia akan tulis quotation lah. Dan dia akan paparkan due date. Okey. Kemudian anda boleh klik dekat sini lah, show due date. Okey.
Okey, kemudian anda boleh klik untuk show business name. Okey, boleh juga buat sebagai show salesperson. Okey, dekat dalam ni anda boleh klik, anda boleh try. Okey, bila anda try anda akan tahu mana yang keluar, mana yang tak keluar. Okey, anda cuba satu-satu, tiada masalah. Tak jadi salah pun. Anda cuba saja satu-satu. Okey, baca tajuk dekat atas ni, fields to be shown in location address. Dekat quotation tu apa yang dia akan keluar. Kalau anda klik dekat sini dia akan keluar. Kalau anda tak klik dia tak akan keluar. Okey. Okey, dekat bawah ni pula untuk produk. Okey, dekat produk apa yang dia akan tunjuk. Okey, apa yang dia akan tunjuk, show brand, for sure untuk retail. Kalau nak letak gambar pun boleh. Okey. Seterusnya, okey, boleh juga untuk show total balance due untuk sales sahaja. Okey. Okay, kemudian footer ni anda boleh buat term and condition apa-apa saja. Okey. Okey, saya buat satu Okey, set as default. Okey, dekat bahagian repair ni anda boleh unclick semua sebab anda punya perniagaan retail. Okey. Kemudian save. Okey, dekat sini layout dah ada dua lah. Satu quotation, satu lagi yang ni untuk thermal printer. Saya memang dah wujudkan lah sebab ini adalah account demo. Jadi macam mana kita nak pakai untuk layout ni, boleh pergi dekat bahagian business location. Okay, klik balik dekat business location. Okay, pilih location. Okay, edit. Okay, anda boleh tengok dekat sini lah. Okay, dekat sini anda boleh tukar dia sebagai thermal printer. Kemudian invoice ni anda boleh tukar dia default saja. Ini pun invoice layout for sales anda boleh tukar dia sebagai quotation. Alright. Kemudian kalau kat sini ada tulis lagi custom field ni, anda boleh tukar dekat custom label tadi yang saya tunjuk tu. Okay, kemudian save. Okay, selesai. Itu dekat bahagian untuk invoice setting, quotation. Okay, kita punya sistem, apa yang anda boleh edit adalah invoice dengan quotation saja. Untuk PO kita memang tak boleh edit lagi buat masa sekarang. Okay, anda boleh edit untuk invoice dengan quotation sahaja. Okay. Okay. Kemudian dekat sini ada juga bahagian barcode setting. Untuk barcode setting kita akan selalunya kalau anda kata anda beli hardware dengan kita akan siap settingkan untuk anda. Okay, barcode setting ni kita memang siap sediakan untuk anda. Okay, so dekat sini boleh abaikan. Okay, receipt printer pun boleh abaikan. Jadi kita terus pergi dekat bahagian produk. Okay, cara nak masukkan produk. Okay, cara nak masukkan produk. Yang pertama sekali anda buat dulu brand. Okay, anda buat dulu brand. Sekiranya produk yang anda jual tu, okay, produk yang anda jual tu dia ada brand. Kalau anda kata anda ada brand anda sendiri, anda wujudkan brand anda sendiri, tak ada masalah pun. Okay. Kemudian anda boleh add, klik add dekat sini. Contoh saya buat Adidas. Boleh masukkan shop description. Okay, save. Okay. Saya ambil juga produk lokal. Okay, Khadijah Telekung. Save. Okay, lepas anda wujudkan brand,
Okey, anda boleh wujudkan juga categories. Okay, pergi dekat bahagian categories. Saya delete dulu yang lama ni. Okay, add. Okay, masukkanlah contoh categories kasut. Masukkan kod sebab kalau anda kata retail selalunya banyak. Jadi masukkan kod. Banyak kategori-kategori kalau retail selalunya. Okey, contoh lagi tudung. Save. Apa lagi? Baju. Save. Contoh muslimah. Telekung muslimah ataupun buat muslimah saja pun boleh. Okey. So wujudkanlah kategori-kategori apa produk yang ada dekat dalam kedai anda. Anda boleh wujudkanlah. Okey, kategori-kategori ni. Ini saya bagi yang basic saja dulu. Saya bagi gambaran saja dulu. Kemudian kita boleh buat unit. Okey, unit saya buang dulu yang lama ni, saya buang dulu. Kalau anda confuse, sekejap saya buang. Okey, kita add satu. Okey, kita add pieces. Pieces, short name, pieces. Okay, allow decimal ni adalah untuk titik perpuluhan. Kalau anda kata anda type yes, dia akan titik perpuluhan akan ada lah. Kalau anda kata kalau produk-produk retail selalunya tak perlu titik perpuluhan lah. Okay, kemudian save. Okay, lagi satu. Okay, anda juga boleh buat multiple of other unit. Kalau anda klik dekat sini, okay, one piece. Okay, boleh lagi kategorikan lagi untuk unit. Okay, boleh dikategorikan lagi. Okay, kemudian save. Okay, saya klik dulu save kat sini. Saya buat no. Saya save dekat sini. So kita dah ada unit lah. Jadi anda wujudkan lagi unit-unit yang anda perlukan. Okay. Kemudian pergi ke bahagian variasi. Okay, sekejap Okay, wujudkan variasi. Contoh dekat sini kita buat variasi dia kasut Adidas. Okay. Kita buat variasi dari segi saiz boleh. Kita boleh buat variasi dari segi warna pun boleh, tak ada masalah. So saya buat dekat sini hitam, putih, merah. Okay, selesai. So dah ada variasi lah. Okay. Okay, dah selesai anda buat variasi. Okay, anda dah wujudkan brand. Anda dah wujudkan kategoris. Okay, anda dah wujudkan unit. Okay, anda juga boleh wujudkan contoh retail. Kalau lah anda andai kata produk anda ada warranty, anda boleh masuk dekat sini warranty. Okay. Kemudian terus masuk dekat bahagian add product. Okay, masuk dekat bahagian add product. Okay,
Kita masukkan kat sini kasut. Okey, masuklah jenis kasut apa ya. Kasut, saya bagi contoh je ni. Unit per piece ataupun per pair, boleh wujudkan dekat sini juga, tambah. Okey, untuk nombor SKU, okey, SKU dia kita ada dua. Okey, kod 128 ini untuk kalau sekiranya produk tu dia tiada nombor barcode. Maknanya produk yang anda jual tu dia tak ada barcode. Jadi anda nak generate barcode, anda masukkan saja 5 nombor barcode dekat sini. 5 nombor barcode. Okey, masukkan 5 nombor awal barcode. Okey, masukkan nombor awal barcode ni. Anda boleh create lah ikut anda. Kemudian dia akan auto generate. Okey. Jadi dekat sini ada beberapa jenis barcode tau. Jadi dekat sini kita hanya pakai kod 128 dengan EAN13. Jika anda klik dekat EAN13 ni, ini untuk produk anda yang sedia ada barcode. Okey, bermaksudnya kilang keluarkan, dia dah ada barcode dah dekat situ. Dia ada 13 digit. 13 digit. Selalu memang 13 digit. Jadi anda kena select EAN. Okey, pastikan anda select EAN13. Okey. So yang ini anda select dulu kod 128. So nombor dia 91020. Okay, saya generate macam tu saja. Jadi pilih brand Adidas. Kategori kita buat kasut. Okay, kita boleh wujudkan juga sub kategori yang tadi saya tunjuk tu. Lepas tu pilih business location. Okay. Kemudian manage stock. Okay. Produk yang cara masukkan produk ni, ini adalah untuk produk yang single. Okay, kita ada beberapa cara untuk masuk produk single, variasi dan juga combo. Jadi yang ini saya tunjukkan untuk produk yang single. Okay, manage stock. Okay, pastikan anda klik manage stock. Dia akan terus buat alert quantity. Alert quantity kita buat 2. Masukkan produk image dekat sini. Okay, masukkan produk image dekat sini sekiranya anda ingin masukkan. Kemudian anda boleh buat produk description. Okay, sedikit justifikasi kalau anda nak masukkan. Kemudian dekat sini applicable tax anda buat none. Kemudian selling price anda buat exclusive. Product type adalah single. Kemudian boleh letak harga dekat sini lah. Contoh harga modal anda beli RM25, 50 sen. Okay, anda nak jual RM50, 50 sen. Jadi kat sini sistem dia akan baca berapa persen margin yang anda dapat untuk satu produk ni. Okay, kemudian kita save and add another. Okay, kita buat lagi sekali, lagi satu. Kita buat tudung. Masukkan SKU number. Kod 128. Unit per piece. Brand Siti Khadijah. Kategori Muslimah ataupun tudung. Subkategori pun boleh masukkan. Pilih business location sekiranya cawangan lebih daripada 1. Minus stock. Alert quantities kita nak 5. Okay, masukkan produk image. Okay, kemudian sama juga applicable tax, none, selling price, type, exclusive, single. Masukkan harga, modal berapa. Modal kat sini RM5. Kita nak jual RM15. Save and add another. Okay, selesai dekat situ. Itu untuk cara masukkan produk single. Jadi saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak masukkan produk tu sekiranya produk itu bervariasi.
Contoh variasi tadi kita dah buat. Kejap saya check balik untuk variasi tadi apa yang kita buat. Kasut Adidas. Kita add produk balik. Masukkan contoh kasut Adidas. SKU number boleh masukkan, terpulang kepada anda. Anda nak jerit nombor yang sama pun boleh. Unit, pieces, brand Adidas, brand Adidas lah. Kategori kasut. Kemudian manage stock, kita nak manage stock 5, kena alert dekat kita. Untuk variasi tak perlu masukkan produk image dekat sini. Okay. So ini sama, semua sama, semua ini saja tukar. Product type tukar kepada variable. Pilih variable yang telah kita buat ataupun kita boleh add yang baru dekat sini. Okay, contoh hitam kita nak jual berapa, terpulang kepada anda. Okay, modal datang RM5. Kita buat sama semua. Ni mahal sikit, merah RM6. Contoh. Okay, kita nak jual harga RM10. RM10. Sorry, sekejap. Okay, boleh choose file dekat sini choose files. Lepas tu masukkan gambar-gambar kalau anda nak. Jadi nanti dekat post system adalah gambar-gambar. Okay, dan kita juga ada siapkan function katalog QR code. Jadi anda kata customer datang ataupun mungkin anda nak bagi QR code anda dekat customer. Bila dia anda dah generate, dia tangkap gambar QR code tu menggunakan kamera handphone dia, dia akan maknanya akan keluar lah barang-barang apa yang anda jual dekat kedai anda. Okay, kemudian save. Okay, SKU ni dah ada. Okay, SKU ni dah ada, kita kena tukar 910, kita buat 31. Okay, save and add another. Okay, selesai. Okay, selesai dekat sini. Okay, sekarang ni kita nak masukkan combo. Contoh saya buat set A. SKU number masukkan. Sama juga. Unit per set lah, kita buat per set. Okay, brand, kita pilih brand apa brand yang ada. Kategori, kita boleh buat kategori baru lah sini kategori baru set ke, boleh buat kategori lah. Saya ikut saja, saya buat je kategori baju. Pilih business locations. Kemudian kita nak manage stock 5. Masukkan produk image. Kemudian sini semua sama. Okay, semua sama. Kemudian ini saja tukar, pergi ke combo. Okay, masukkan apa produk yang kita nak masuk untuk combo tu. Okay, tudung. Apa lagi? Okay, pilih. Okay, kemudian terus masukkan dekat sini. Okay, berapa default, sebab sini kita dah masukkan kan berapa dia punya harga. Okay, berapa dia punya harga. Jadi kita terus masukkan sini berapa kita nak jual. Contoh harga RM10, kita nak jual 35. Kemudian save. Okey, selesai. Jadi anda boleh tengok dekat sini, dekat produk ni anda boleh tengok, anda boleh filter. Okey, boleh tengok kategori-kategori produk yang ada. Okey, jadi macam contoh anda memang dah berniaga lama. Okey, anda kena pastikan, anda kena kira produk-produk ni ada berapa dekat tangan anda, maknanya dekat stok anda ada berapa. Jadi dekat sini
kita boleh tengok macam ni ada 000 piece sebab kita tak masukkan lagi stok. Jadi anda kena buat stock take, kena kira berapa yang ada, kemudian pergi ke action, kemudian boleh buat add or edit opening stock. Okay, add or edit opening stock. Klik dekat sini. Okay, kasut ada berapa? Contoh dekat tempat anda ada 100. Okay, dia terus masuk kat sini lah. Okay. Okay, jumlah pun ada masuk dekat sini. Berapa jumlah yang ada sepatutnya? Okay, jumlah. Okay, save. Alright. Okay, selesai untuk bahagian masuk produk. Jadi dekat sini, kalau anda kata produk anda banyak, sama juga anda pergi ke bahagian ini, import products ni, anda boleh klik dekat sini, download template yang telah kita sediakan, kemudian masuk satu persatu, kemudian choose file, submit balik kat sini, masuk balik. Okay. Kemudian okay, dah selesai dekat situ. Okay, dah selesai dekat bahagian produk. Okay, seterusnya, okay, ini untuk stock adjustment dan stock transfer. Okay, ini adalah sekiranya anda ada cawangan, contoh cawangan lebih daripada satu. Okay, anda nak buat stock transfer daripada cawangan A pergi cawangan B, anda kena pergi masuk dekat add stock transfer. Okay. Okay, seterusnya kita pergi dekat bahagian kita pergi dekat bahagian expenses. Okay, pembelanjaan. Jadi pertama sekali anda wujudkan dulu pembelanjaan punya kategori pembelanjaan yang ada. Okay, masukkan dekat sini. Contoh kita buat rental kod 01, Wi-Fi kod 02. Okey, untuk expenses gaji, salary jangan masukkan dalam expenses ni sebab kita ada fungsi HRM, dalam tu boleh buat payroll. Jadi tak perlu masukkan dekat expenses. Okey, add lagi, kita add lagi, apa lagi? Kita add marketing. Okey. Buat masa sekarang ini saja dulu. Okey. Okey. Selesai daripada tu anda boleh add expenses. Okey, add expenses, dah buat kategori add expenses. Okey. Kliklah. Okey, pilih location. Macam biasa, kategori anda boleh buat kategori contoh Wi-Fi. Okey, masukkan invoice number. Okey, masukkan invoice number, date boleh pilih. Expenses for ni boleh abaikan. Okey, boleh abaikan. Kemudian expenses contact ni pun boleh abaikan. Ini untuk kita punya database pelanggan. Kemudian masukkan dokumen kalau ada bill. Okey, masukkan total amount 100. Boleh masukkan juga expenses note. Okey. Kemudian masukkan berapa bayaran tadi, 100. Okey, pilih cara pembayaran, kita pilih bank transfer, pilih account, FreshB Bank, kemudian kita save. Okey, jadi dah ada satu. Kita add lagi. Okey, kita add lagi. Macam biasa, pilih location, masukkan kategori. Contoh, saya ambil rental. Masukkan refer number, date, hari bulan. Expense for abaikan, expense contact pun boleh abaikan. Kemudian masukkan attach dokumen jika ada. Kemudian kita ambil kat sini rental 1300. Masukkan sedikit note. Kemudian dekat sini ada kotak untuk kolom untuk is recurring. Kalau klik dekat sini, okey, pilih bulan, jadi dia akan auto generate. Jadi setiap 30 hari bulan dia akan generate invoice ni. Okey, dia akan generate invoice ni. Jadi ni boleh kosongkan, jadi dia akan generate
banyak kali lah. Kalau anda kata kita letak satu sekali sajalah dia akan generate. Okey. Kemudian kita save dulu. Okay, sebab saya nak tunjuk. Okay, nampak dekat sini. Jadi bila anda kata setiap 30 hari bulan dia akan generate dekat sini dan anda boleh tengok lah payment status dia masih due. Yang dia ini boleh juga dijadikan sebagai ingatan. Okay, supaya anda boleh ingat setiap bulan kena bayar sewa kan. Jadi boleh tengok dekat sini lah. Okay, dia akan repeat on setiap 30 hari bulan saja. Untuk yang recurring ni dia akan ada warna merah dekat sini. Jadi boleh klik dekat sini. Okay, add payment. Okay, pembayaran bank transfer. Pilih account. Masukkan slip jika ada. Kemudian save. Okey, selesai. Dekat sini anda boleh tengok dekat sini lah. Sekiranya ada apa-apa pertukaran boleh klik action dekat sini. Boleh edit ataupun boleh delete. Ataupun boleh view payments. Okey, dan report ni juga all expenses ni juga boleh anda boleh tengok. Boleh export ke Excel. Boleh print. Boleh export to PDF. Tiada masalah. Okey, selesai dekat bahagian situ. Okey, bahagian expenses dah selesai. Jadi saya akan tunjukkan juga cara macam mana kita nak purchase dengan supplier. Okey, kita purchase satu dengan supplier. Contoh add purchase. Okey, masukkan database database supplier. Okey, Miss Anita, masukkan referral number, purchase date bila. Kemudian purchase status ni pastikan anda betul-betul main dekat sini sebab dekat sini anda boleh tengok purchase tu dekat mana. Maknanya dah baru order ke, pending ke, receive ke. Dan anda kena betul-betul note dekat sini. So saya buat kat sini order. Pilih location, attachkan dokumen, invoice daripada supplier. Kemudian masukkan apa yang kita purchase. Okay, kita nak purchase kasut Adidas hitam. Kita nak purchase lagi kasut Adidas putih. Kita nak purchase lagi tudung. Okay, terus masukkan dekat sini. Jadi dekat sini nanti dia akan terus tuliskanlah berdasarkan daripada produk yang tadi anda telah masukkan. Okay, berapa unit cost dekat sini dia akan tulis dan berapa unit untuk kita jual. Kemudian berapa yang kita purchase lah, tukarlah. Kita tukar contoh 30. 30. Okay, jadi dekat sini anda boleh tengok lah. Okay, berapa patut anda bayar adalah RM450. 90 item. Okay, terus boleh kalau anda kata ada shipping. Okay, anda ada shipping, masukkan dekat sini. Okay, berapa shipping charge supaya dia tak termasuk dekat sini. Dekat sini dia tak masuk So dia akan ada buat perbezaan nanti. Masukkan berapa shipping. Okay, kemudian shipping detail pun masukkan. Okay, kemudian ini pembayaran kita tak buat lagi sebab kita baru order. Jadi kita save. Jadi anda tengok dekat sini. Kalau anda nampak dekat sini status order. Jadi anda boleh action dekat sini. Anda boleh print. Okay, contoh anda print dekat sini. Klik print. Dia akan paparkan seperti inilah. Okay, ini adalah PO lah. Okay, boleh bagi dekat supplier lah. Sebab ada barcode. Okay, boleh bagi dekat supplier. Kemudian anda kalau anda kata barang tu dah sampai ataupun barang tu pending, anda boleh update status dekat sini pending. Kalau anda kata dah receive, anda boleh update status dekat sini receive. Jadi dia akan update juga dekat stock. Jadi pembayaran ni anda boleh tekan due, klik payment dekat sini. Okay, masukkan berapa jumlah 450, pembayaran melalui bank transfer, Maybank. Kemudian choose file, boleh masukkan apa-apa saja file dekat sini, kemudian save. Jadi secara automatiknya anda boleh tengok dekat sini lah. Okay, berapa yang anda dah receive, yang anda dah bayar, purchase berapa. Okay, sekiranya purchase itu return, anda dah bayar, anda tak boleh delete benda ni tau. Anda kena buat purchase return.
Okay, anda kena buat purchase return. Kalau anda kata benda ni dah sampai, tetapi anda kata produk ataupun barang yang dia hantar tu rosak ke apa ke, pastikan anda klik purchase return. Okay, klik purchase return dekat sini. Okay, tulis kat sini berapa yang anda ingin return. Okay, klik dekat sini kuantiti berapa yang anda return, kemudian save saja. Okay. Okay, situ dah selesai untuk bahagian purchase. Kemudian kita terus dekat bahagian sales. Okay, dekat bahagian sales ni, kalau anda kata dia sebagai contoh dia adalah cashier, jadi dia masukkan saja ID password dia tadi, so dia akan terus pergi ke post. Jadi post system kita, point of sale system kita, okay, ada dekat sini satu, dekat sini pun ada satu. Anda klik dekat sini, dia akan terus pergi dekat POS system. Okay, jadi dekat sini dia ada tulis open cash register. Okay, pastikan anda masuk berapa duit kecil yang ada di dalam petty cash yang ada, supaya duit tu tidak bercampur. Masukkan dekat sini, contoh petty cash ada 250. Open register. Jadi dekat sini, kalau anda tengok dekat sini, ini adalah point of sales kita. Okay, point of sale post system kita. Jadi kalau anda tengok dekat sini, sekiranya anda ada purchase hardware dengan kita, kalau anda ada print barcode, barcode tu dah tampal dekat produk anda boleh pakai barcode scanner. Tetapi kalau anda kata anda tak ada hardware, anda nak pakai ini saja pun boleh juga. Klik saja dekat sini. Okey, dekat sini kalau anda masukkan gambar, akan keluar gambar. Okey, anda boleh boleh sorting lagi. Okey, apa brand yang anda nak jual. Dan anda boleh sorting juga apa juga kategori. Itu sebab pentingnya masuk kategori dan juga brand. Sebab saya tahu kebanyakannya peniaga-peniaga retail ni dia punya produk banyak. Produk dia sangat-sangat banyak. Okey, jadi pastikan anda masuk kat sini lah. Jadi dekat sini anda boleh masuk kat sini. Contoh customer tu adalah member. Kita boleh buat dekat sini. Okey, boleh pilih dekat sini sebab kita dah masukkan tadi dia punya ni. Okey. Kemudian ini just default. Okey, kemudian masukkan produk yang dia nak beli. Okey, produk yang dia nak beli. Okey. So kerana anda kata anda bagi akses cashier anda akses, jadi cashier anda boleh akses untuk tukar harga. Klik dekat sini, dia boleh tukar harga dekat sini. Diskaun pun dia boleh bagi terus dekat sini. Tidak ada masalah. Discount type kita boleh bagi fixed ataupun percentage, bergantung kepada anda lah. Okey. Pangkah. Okey, dekat sini, okey, saya tunjukkan dekat sini ada button, beberapa button lagi sebenarnya. Button ni semua saya dah simpan. Jadi cara untuk keluarkan button tu nanti saya akan tunjuk. Dia dekat bahagian business setting, dekat modul tu. Okey, dekat bahagian post. Dia ada cara lah macam mana kita nak keluarkan ataupun nak tutup button-button ni. Okey. Jadi dekat sini contoh ini dia punya jumlah RM65.53. Anda boleh buat cash. Okey, contoh dia bayar cash tetap RM63.53. Maknanya dia bagi tu ngam-ngam. Anda boleh klik cash saja. Jadi dekat sini sekiranya anda dah setting, maknanya anda punya sistem dah setting untuk pergi kepada thermal printer, jadi dia akan keluar kat sini lah. Sebab ini adalah POS system. Yang tadi kita setting tadi kan, kita ada setting POS system dia kena pakai layout untuk thermal printer. Jadi ini adalah layout untuk thermal printer. Okey, kemudian klik save. Klik print. Ini sebab saya tak ada connect kan. Jadi kalau ni memang dia akan print dekat sini lah. Okey. Okey. Seterusnya kita buat lagi satu. Okey, contoh walk in customer. Okey, dia ambil satu barang, dua barang. Okey. Bila produk tu out of stock, secara automatiknya kita tak boleh nak klik. Okey, jadi kita kena upgrade dulu stok ataupun kita kena buat dekat bahagian satu setting ni, kejap lagi saya akan tunjuk, untuk allow overselling. Okey. So klik produk yang ada stok. Okey. Kemudian sekiranya harga RM65.50, customer bayar 100. Jadi untuk mengelakkan kita ataupun pekerja kita ni tersalah bagi-baki, cara macam mana kita nak buat, klik multiple pay. Okey, masukkan amount berapa dia bayar. Payment cash.
account, pergi ke petty cash. Okey. Jadi berapa baki yang ada? RM34.50 kita perlu bagi dekat customer. Kemudian finalize payment. Okay, sini seperti biasa dia generate. Saya cancelkan saja. Kemudian kalau anda kata customer datang, dia bayar cashless, okay, selain daripada cash, kita pilih dulu produk. Okay, ini saya pilih set. Okay, customer dah habis pilih, dia nak buat pembayaran, boleh pergi ke multiple pay. Kemudian boleh pilih Touch 'n Go e-wallet ke, Boost ke, Senang Pay ke, bergantung lah. Okay, bank transfer saya buat. Okay, contoh bank transfer Touch 'n Go e-wallet. Okay, dia pergi ke Maybank. Okay, masukkan transaction number jika ada. Kemudian finalize. Okay, saya cancelkan saja. Okay, jadi itu saya dah tunjukkan untuk pembayaran cash, duit ngam-ngam ataupun duit lebih, duit baki macam mana nak bagi, multiple pay berapa macam mana nak guna. Kemudian kalau tuan-tuan nampak dekat sini, dia ada untuk quotation, dia ada untuk suspend. So untuk suspend ni, okay, contoh saya buat satu contoh set A. Okay, jadi kalau anda kata tiba-tiba customer tu dia dah letak barang dekat situ, dekat cashier anda, tiba-tiba dia kata okay, kejap dia nak pergi jalan lagi, nak pergi cari lagi barang lain, anda dah punch, anda tak perlu klik button pangkah ni. Okay, anda buat suspend sale saja. Okay, suspend note, masukkan apa-apa note. Okay, kemudian customer tu dia datang balik ke counter, dia nak buat pembayaran, klik saja button berwarna kuning ni. Okay, tengok total item betul tak betul. Okay, edit balik. Okay, edit balik, dia akan keluar lah. Okay, kemudian tentukan cara pembayaran macam mana. Okay. Okay, selesai. Dekat bahagian point of sales, iaitu untuk cashier anda. Okay, boleh ke belakang balik. Okay, sebelum tu sekiranya anda kata okay, sekiranya untuk di penghujung hari cashier anda nak tutup cash register, kena klik dekat button merah ni. Okay, close register. Okay, close register, boleh tengoklah kat sini report semua ada dekat sini. Okay, cash in hand ada berapa? 250. Cash payment 164.03 sen. Okay, jadi cash yang perlu ada di dalam cash register adalah RM414.03 sen. Okay, total sale adalah RM199.03 sen. Jadi pastikan cash anda kira dekat sini ya. Pastikan anda kira cash, total cash mesti cukup. Kalau anda kata tak cukup, short. Senang itu saja. Okay. Kemudian dia akan tunjukkan juga detail produk. Okay, sekiranya ada brand dia akan tunjuk lah. Okay, kemudian close register. Okay, selesai dekat bahagian situ. Jadi saya akan tunjukkan tadi macam mana kalau anda kata produk tu okay, kalau retail selalunya memang tak boleh. Retail bagi saya kita tak boleh buat allow overselling sebab produk tu memang ada dekat kedai anda. Ataupun anda mungkin nak buat, contoh anda berniaga dekat rumah, anda nak juga buat allow overselling tu, boleh juga, tak ada masalah yang sebenarnya, tapi saya tak recommend. Okay, sebab kita takut nanti kita dah buka quotation semua, okay, kita dah buka sale, customer dah bayar, tiba-tiba barang tak ada. Kita pening juga nak order dengan supplier kan. Tapi saya akan tunjukkan juga macam mana cara untuk buat overselling. Okay, allow overselling. Okay, pergi ke setting, pergi ke business setting. Okay, dekat business setting ni, kalau anda tengok dekat sini ada pelbagai lah. Okay, ada pelbagai dekat sini. Anda boleh tengok satu per satu. Okay. So, dekat sini, okay, kalau anda tengok dekat sini, reward point setting pun ada. So, yang ini custom label, untuk custom setiap label. Okay, jadi anda pergi dekat bahagian untuk allow overselling, anda pergi ke bahagian sekejap Okay, dekat bahagian sales,
Jadi anda boleh klik dekat sini, allow overselling. Jadi walaupun produk tu tak ada, anda boleh jual. Okay, anda boleh buka invoice. Okay, kalau anda unklik jadi macam tadi. Kalau anda klik, boleh jual lah. Okay, kemudian sekiranya ada apa-apa pertukaran, pastikan klik dekat sini, update setting. Okay, ini untuk sales commission agent. Boleh klik. Okay, sama ada dia nak login untuk user. Okay, let's select from user list. Okay, boleh pilih dekat sini lah untuk sales commission agent. So maknanya kalau anda kata dia adalah sebagai sales commission anda, anda kena wujudkan dia sebagai user. Okay. Okay, kemudian update. Okay, sekejap Okay, seterusnya, okay, dekat bahagian business ni, okay, anda juga boleh setting untuk nama business anda. Anda boleh tukar dekat sini, starting date anda berniaga. Kemudian anda juga boleh defaultkan profit percent anda. Okay, ada setengah peniaga dia nak defaultkan terus. Contoh yang tadi kita masukkan produk tu, kita buat default untuk satu-satu barang. Jadi dekat sini untuk semua barang. Kalau anda kata tak nak main dekat sini, okay, boleh buat 0.00. So kalau anda kata anda nak buat default, okay, default berapa untuk setiap barang tu, berapa keuntungan anda nak, anda terus boleh letak berapa persen yang anda nak. Okay, berapa persen yang anda nak. Kemudian dekat sini ada logo. Okay, boleh masuk logo dekat sini. Okay, tapi logo ni bukan dekat receipt ataupun invoice ataupun quotation. Dia hanya dekat sini saja. Okay, kemudian untuk financial year start month bergantung kepada perniagaan anda bila akan tutup account untuk setiap tahun. Okay, itu saja. Boleh update setting. Okay, selesai dekat situ. Ini untuk anda setting tax. Kalau anda kata ada GST ataupun ada apa-apa tax, boleh masukkan dekat sini. Okay, kat sini untuk setting bahagian produk. So dekat sini anda boleh select dekat sini lah. Okay, boleh tengok ini rack. Kalau anda kata untuk, kalau anda kata perniagaan anda tu dia ada, contoh ada store, rack by rack tu, anda boleh pakai lah. Kalau tidak, anda tak perlu pakai pun ni, yang sebenarnya yang ni. Okay, yang ini pun sama, unit kalau anda nak defaultkan. So saya cadangkan tak perlu usik benda ni. Okay, kalau anda kata nak buat sub unit, boleh buat klik dekat sini, sub unit, kemudian update setting. Okay, kemudian kita terus pergi ke bahagian post. Okay, anda tengok dekat post ni, ini yang tadi saya tunjuk tu, point of sales. Jadi kat sini ada beberapa shortcut, anda boleh tengok. Okay, tadi saya ada cakap dekat post point of sales tu ada button-button dekat bawah tu. Okay, anda boleh sorok lah. Okay, maknanya anda boleh simpan. Kalau anda kata anda klik button ni, automatic button tu tak akan ada. Kan tadi ada multiple pay kan. Jadi kalau anda klik dekat sini, dia akan disable lah. Maknanya tak ada lah benda tu. Okay, lagi kita boleh pakai lagi kat sini, anda boleh tengok satu persatu. Okay, boleh tengok satu persatu. Okay, boleh save. Okay, ini untuk purchase, setting purchase. Boleh ikut lah, boleh ikut saja kita punya setting ni. Okay, dashboard tak perlu. Sistem. Okay, untuk sistem ni, kalau tengok dekat sini, theme color ni untuk color dekat sini saja tau, untuk interface. Okay, kalau anda kata anda tukar hitam, dia akan bertukar warna hitam lah. Okay, kemudian kita update. Nampak dia ada warna hitam kat sini nampak dia tukar warna hitam. Bergantung pada anda lah, benda ni ikut pada anda lah. Okay. Okay, kemudian sistem dah. Ini abaikan, ni pun nanti kita akan buat satu video khas. Okay, sebab ada perniagaan dia pakai, ada perniagaan dia tak pakai. Jadi saya tak akan masukkan dalam ni, takut pening. SMS pun sama.
Okay, reward point setting. Pergi reward point setting. Okay, pastikan anda klik dekat sini. Bila anda klik dekat sini, nanti dekat point of sales, dia akan ada reward point ni. Okay, kat sini boleh buat sebagai loyal member. So, bermaksud dekat sini, RM1. Okay, dia spend. Okay, berapa dia dapat? Okay, so maknanya RM1 dia akan dapat 1 point. Okay, kalau anda kata anda nak buat RM10 dapat 1 point pun boleh. Okay, kemudian kat sini anda boleh buat juga untuk expired. Okay, masukkan reward point expired kat sini. Alright. Ini untuk reward point, untuk loyal member. Kemudian update setting. Okay. So anda kena pastikan anda masuklah satu persatu ni. Okay, supaya anda lebih familiar. Saya boleh tunjuk, kemudian anda boleh tengok video ni berulang kali. Okay, tapi pastikan anda kena select juga. Anda kena sendiri masuk. Okay, buka dua komputer. Satu komputer untuk tengok video. Okay, satu komputer lagi untuk access sistem. Okay, nanti anda lama-lama anda akan familiar dengan sistem kami. Okay, seterusnya kita pergi. Okay, untuk CRM ni pun sama, kita akan buat video khas. Okay, kemudian dekat HRM. Okay, HRM, klik dekat sini. Okay, sekejap saya refresh balik. Okay, saya dah refresh balik. Kita pergi balik. Okay, kita tengok balik. Kita sambung. Kita pergi ke HRM. Sekejap Okay, ini adalah bahagian HRM, iaitu Human Resources Management. Yang pertama sekali anda wujudkan dulu designation. Okay, masukkanlah dia punya designation. Okay, masukkan kat sini Operation Manager. Add, boleh tekan add dekat sini button. Kemudian masukkan dia punya designation. Okay, kemudian pilih department. Okay, boleh pilih dia department sebagai apa. Okay, dekat sini kita dah wujudkan. Okay, clerk dan Human Resources. Okay, nak tambah baru boleh add dekat sini. Okay, isi form yang ada. Kemudian holiday untuk cuti. Jadi cuti yang sedia ada, contoh dekat sini kita add satu. Contoh kita buat cuti hari raya. Okay, kita tengok kita nak hari raya kita tahun depan, contoh kita buat April lah Saya pun tak pasti. Okay, 7. Okay, cuti sehingga 9. Pilih location mana. Okay, kemudian save. Okay, kemudian untuk bahagian attendance dulu. Okay, pergi ke bahagian attendance untuk anda notekan pekerja anda. Okay, so anda add satu. Okay, namakan shift. Shift dia apa? Contoh morning. Okay, fix shift. Starting dari pukul berapa? Contoh kita buat dekat sini 9 pagi sampai 7 petang. 19. Okay, holiday kita boleh pilih lah. Holiday dia hari apa. Boleh pilih dekat sini. So, holiday Sunday. Submit. So, pastikan depan anda buat dekat sini. Ini sorry, nama dia kena masukkan. Okay, nama dia saya edit balik. Okay, namakan pekerja anda. Okay, saya tengok balik sekejap
Okay, kat sini kita boleh assign sebab kita dah create user tadi assign kan Dr. Hisham. Submit. Okay. Okay, masukkan untuk shift dia bila. Okay, kemudian submit. Saya edit balik, tukar nama Submit. Kemudian anda boleh buatlah juga untuk attendance dekat sini. Okay, boleh buat add latest attendance. Pilih nama dia. Okay, pilih dia masuk pukul berapa. Okay, contoh macam untuk hari ni. Okay, dia pilih jam, dia masuk daripada pukul berapa tadi. Okay, 9 balik 31, dia balik kejap 17 hari bulan. Okay, 17 pukul 7. Pukul 5 pukul 5 sini, minta maaf, pukul 5. Okay, boleh tukar. Okay, edit balik dekat sini. Bergantung kepada dia punya shift lah bergantung kepada dia punya shift. Okay, pilih select Dr. Hisham. Okay, kemudian save. So secara automatiknya dia akan terus generate kat sini 10 hour. Maknanya dia dah bekerja selama 10 jam lah. Okay, anda boleh klik juga kat sini attendance by shift, attendance by date. Okay, import attendance sekiranya anda dah ada attendance, download template, kemudian save, choose file, masukkan balik, import balik. Okay, kemudian boleh buat leave type dekat sini, wujudkan dulu leave type. Contoh leave type dekat sini annual leave 14 hari ataupun MC 14 hari. Kemudian buat leave dekat sini sekiranya ada pekerja anda yang hari ni cuti. Okay. Okay, boleh add dekat sini. Select dulu apa nama employer. Okay, leave type annual leave. Okay, pilih tarikh dan reason dekat sini. Kemudian save. Okay, kemudian bila anda dah pergi ke bahagian yang lain-lain tadi, kalau anda kata anda nak wujudkan allowance deduction pun boleh. Okay, deduction. Okay, add dekat sini. Okay, buat description dia. Kemudian pilih type allowance ataupun deduction. Kemudian pilih user, siapa user, pekerja. Okay, kemudian buat fix. Kemudian berapa amount. Jadi secara automatiknya bila anda pergi ke bahagian payroll, jadi anda boleh create satu payroll untuk dia. Okay, contoh saya pilih sini Dr. Hisham untuk Disember. Okay, proceed. Okay, jadi dekat sini tadi kita baru masuk 10 jam, jadi dia automatik akan kira lah dekat sini. Okay, maknanya kita buat attendance dia akan auto dekat sini. Okay, dekat attendance kalau kita masukkan dia akan auto dekat sini. So maknanya dia baru kerja 10 jam. So contoh kita ambil amount 1 jam RM10. Jadi total dekat sini 100 lah. Kemudian boleh masukkan berapa allowance transport. Contoh dekat sini kita buat 100. Deduction kita buat kat sini lewat RM50. So gross amount 150. Kemudian save. Jadi dekat sini anda juga boleh notekan untuk pembayaran. Contoh Dr. Hisham ni, jadi anda nak generatekan untuk payroll dia. Okay, anda boleh tekan action dekat sini, boleh view. Okay, boleh edit balik. Okay, kemudian payment ni anda boleh pilih lah. Klik due dekat sini, kemudian buat add payment. Okay, pilih pembayaran. Bank transfer. Okay, bayar pakai mana? Okay, pakai Maybank. Tak cukup. Okay, kita pakai RHB. Okay, masukkan save. So memang dah ada lah kat sini. Jadi ada Dr. Hisham, kita dah bayar gaji dia 150. Kita klik action. Okay, kita boleh view. Okay, view kat sini ada lah. Jadi boleh print juga. Okay, boleh print juga. Dia akan tunjukkan sini apa pembayaran yang telah kita bayarkan kepada dia. Okay, close. Okay, itu dekat bahagian HRM.
Okey, itu dekat bahagian HRM. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian report. Okey, report dekat sini ada pelbagai report. Anda boleh masuk satu persatu report. Okey, kita ada profit and loss report dan pelbagai lagi report dekat sini. Yang paling best sekali kita ada trending product. Okey, anda boleh klik dekat sini. Contoh saya klik trending product sebab ini adalah demo punya account. Okey, dia akan tunjukkan produk mana yang paling trending. Jadi produk mana yang paling banyak terjual, anda boleh tengok. Okay, value sampai 6k dekat sini contoh. Kemudian profit and loss report. Semua report-report ni anda boleh export pergi ke Excel ya. Boleh export pergi ke Excel, nampak. Dia akan tunjukkan gross profit, keuntungan kasar. Dia akan tunjukkan juga net profit, keuntungan bersih. Jadi ada dia punya format pengiraan dekat sini pun kita dah maklumkan, boleh tengok dekat sini lah. Okey, boleh tengok dekat sini dan juga profit untuk setiap barang ni kita boleh filter untuk kategori, by brand, by location, by invoice, by date, semua ada dekat sini. Okey. Okey, seterusnya tadi saya tak ajar lagi tadi untuk dekat bahagian quotation, cara macam mana kita nak buka quotation. Contoh dekat sini saya buat satu. Okey, add sale juga. Ataupun anda boleh terus pergi ke add quotation. Okey, tentukan cawangan mana, kemudian masukkan database pelanggan. Okey, masukkan database pelanggan. Kemudian commission ni tak perlu, ini tak perlu. Kemudian status ni anda pilih quotation. Masukkan produk. Ini anda kena type. Ini anda kena type. Ya. Contoh dekat sini saya masuk. Okey, saya dah masuk kat sini. Kemudian terus pergi ke bawah. Pergi ke bawah. Kalau anda kata ada shipping, masukkan shipping. Berapa shipping charge dekat sini. Okey, kemudian boleh save. Okey, jadi bila anda save dekat sini, anda nak hantar quotation tu kepada pelanggan anda klik action dekat sini. Sama ada anda nak print, kemudian save kepada PDS ataupun anda boleh view code URL. Okey. Anda copy link ni, URL ni, copy, hantarkan kepada customer melalui WhatsApp. Jadi bila dia klik akan keluar quotation dia, okey. So sampai di situ saja untuk bahagian retail. Okey, jadi anda boleh tengok video ni berulang kali. Kalau sekiranya andai kata tak faham, anda boleh contact sales consultant kita dan kita akan buat video untuk setiap part. Maknanya kalau anda kata contoh anda tak faham dekat bahagian produk, jadi kita akan buat video untuk part produk saja. Tetapi kalau anda kata masih lagi tidak faham dekat situ, dengan cara tu pun masih tidak faham, kita akan buat Zoom training. Okay, dekat Zoom training pastikan anda tengok dulu video-video ni. Okay, anda tengok betul-betul video ni. Lepas anda dah tengok tak faham juga, baru contact dengan kita punya sales consultant dan kita akan aturkan untuk Zoom training. Jadi dekat Zoom training tu kita akan ajar part yang anda tak faham saja. Okey. Sampai di situ saja. Jadi saya harap anda gunakan sistem ni sepenuhnya. Sekiranya ada apa-apa yang masih tidak faham, boleh terus contact lah. Okey, terima kasih banyak-banyak.